Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat. Semua baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ali macam mana Ali? Okey duduk rumah? Boleh lah gajah. Boleh lah gagah. Boleh lah, boleh lah. Boleh Macam lah mana Kak. ni apa nama Bulak? Macam mana Bulak dia duduk kat rumah okey Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah setakat ni. Alhamdulillah. Okey, saya nampak kehadiran sini bolehlah dalam 2 orang. Okey. Uh, saya nak ni apa saya nak establikan apa disiplin lah dalam apabila saya buat kelas online ni. Kalau boleh jangan banyak pergerakan saya takut awak tak faham nanti. Lagi satu Okey. lagi satu duduk elok-elok pastikan tiada sebarang gangguan. Saya takut tu saya Ya, baik cik. bukan apa, saya takut bulat. Nanti dia ajak main ML lah, PUBG lah. Okey lah, kamu semua okey lah, duduk rumah sihat apa Ada pergi mana-mana tak ni? Tak Gimana? nak ikut SOP. Bagus, macam ni lah anak murid saya. Terbaik. Bagus, bagus. Duduk rumah elok Yang paling penting, pakai mask. Kita jaga kita. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya. Mask tu penting tau. Sekarang ni 5,000 tau sekarang ni. Okey lah, saya nak terus masuk kepada tajuk kita pada hari ni. Tajuk kita pada hari ni adalah proses mengimpal paip kedudukan 6G. Korang semua tahu? Tahu. Okey. Lepas tu dalam tajuk yang saya beri tu, dia ada 3 tujuan. Iaitu tujuan yang pertama ialah nyatakan persediaan sebelum mengimpal paip. Tujuan yang kedua, terangkan jenis-jenis larian kimpal paip kedudukan 6G. Dan tujuan yang ketiga adalah terangkan jenis-jenis kecacatan pada sambungan paip. Okey? Okey, lepas tu saya nak tanya kamu satulah. Apa yang kamu faham tentang proses 6G ni? Menyimpan. And then lagi? Lepas sambung temu. Baik. Okey. Sebelum ni kamu ada pengalaman tak tentang proses mengimpal paip 6G ni? Ada. Pernah Ada lah. Ada lah. Sikit. Ada lah sikit tapi tak banyak lah. Ya. Okey lah. Okey, nampaknya saya didatangi oleh student seorang lagi iaitu Aizam. Okey lah, saya terus masuk kepada slide lah, slide. Okey? Okey cik. Okey boleh cik. Okey. Okey, sekejap saya nak terangkan. Kamu semua nampak Nampak. Alhamdulillah lah kalau nampak. Okey, kita punya modul kita pada hari ini adalah apa kata kod NOS kita pada hari ini adalah MC-024-3 2012 iaitu Shaded Metal Arc Welding Smart. Tajuk kita ialah proses mengimpal paip kedudukan 6G. Dan nama saya ada kamu nampak kan? Muhammad Hafizul Nizam bin Muhammad Razli. Kamu semua kenal nama saya? Nah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan masuk tujuan lah. Tujuan ni adalah menerangkan cara kerja. Kedudukan 6G di sini juga akan menerangkan beberapa asas penting yang perlu diketahui bagi menjalani kerja-kerja mengimpal. Okey, kat sinilah kamu kena tahulah taktik-taktik dia ataupun sedikit asas-asas untuk sebelum menjalani proses mengimpal. Okey, penerangan. Bagi menghasilkan kimpalan yang bermutu tinggi,
perlulah mengetahui beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, di mana beberapa perkara proses kimpalan supaya menghasilkan hasil yang berkualiti dengan keselamatan yang terjamin. Kamu semua faham setakat ni? Apa yang saya cuba sampaikan? Okey, kalau kamu semua faham, saya teruskan lagi. Okey, ini adalah jenis-jenis sambungan pipe. Kamu nampak Ini adalah jenis-jenis dia, iaitu terdapat pelbagai jenis sambungan pipe, antaranya sambungan cabang T, cabang K, cabang Y, sambungan temu dan sambungan sesiku. Okey, kalau kamu melihat di sini, ini adalah sambungan sesiku. Kamu nampak saya conteng ni? Ini sesiku. Ini adalah sambungan temu. Ini adalah sambungan T, sambungan Y dan sambungan K. Kamu semua nampak Nampak. Alhamdulillah. Okey, kamu faham Alhamdulillah faham. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah persediaan sebelum mengimpal. Okey, persediaan ni kamu perlu tahulah. Okey, persediaan pipe sangat penting bagi menentukan gagal ataupun jayanya sesuatu kimpal yang dilakukan. Persediaan pipe adalah bergantung kepada 4 perkara, iaitu ni 4 perkara. Yang pertama, persediaan tepi bibir. Yang kedua, kebersihan permukaan kimpal. Ketiga, pemasangan dan sejajaran. Dan keempat ialah teknik dan kekuatan paku kimpal. Faham Faham. Bagus. Exam tu saya nampak macam tak berapa okey tu. Okey, saya masuk yang seterusnya lah. Mungkin lain rumah dia tak berapa okey kot, tak apa. Okey, seterusnya. Sudut kedalaman serum. Okey, ini kamu perlu tahu. Sudut kedalaman serum ialah sudut serum pipe bagi skedul 40, skedul 60 dan skedul 80. Untuk sambungan temu 6G ialah 30 darjah hingga 35 darjah. Pada setiap tepian yang akan disambung kedua pipe. Okey, kamu nampak Kamu nampak anak panah saya ni? Nampak. Okey, ini adalah antara 30 darjah hingga 35 darjah lah dia punya tepi bibir ni. Kalau 30 sebelah, 30 sebelah jadinya 60. Kalau kita buat sudut 35 dan 35, dia akan confirm mesti akan dapat, kedua-duanya akan dapat dalam lebih kurang 70 darjah semua sekali. Faham Okey, seterusnya. Faham. Pensejajaran dan pemasangan pipe. Kedua-dua pipe yang hendak dikimpal mestilah dijajarkan dengan betul. Ia boleh dipastikan dapat melihat keratan bibir, muka punca, kesalahan jajaran dan mengakibatkan muka punca tidak rata, dan ini menghasilkan penembusan yang tidak lengkap. Langkah yang perlu dilakukan ialah menyediakan peralatan khas bagi membantu kerja penjajaran seperti besi sudut, angle iron, timbang air iaitu water level dan keluli, kepingan keluli. Kamu faham ini adalah besi sudut lah. Besi sudut selalunya kita menggunakan angle iron lah. Dan water level sangat penting lah kalau kita nak buat proses nyimpal 6G ni. Dia sangat penting. Faham Faham. Alhamdulillah. Okey, ini yang seterusnya. Sebab-sebab perlu membuat penjajaran dan kimpal dan paku kimpal sebelum mengimpal. Yang pertama, untuk mendapatkan keratan dan kelurusan pipe, terutamanya pada muka punca dan bahagian dalam pipe. Dan ini kamu kena faham betul-betul. Yang kedua, paku kimpal
dapat memegang sementara pada bahagian sambungan dan boleh ditanggalkan jika perlu. Dan yang ketiga, dengan membuat paku kimpal, ia akan memudahkan kerja mengimpal dan mengurangkan penggunaan jig dan memudahkan proses mencanai. Okey, keempat, muka punca yang tidak rata boleh mengakibatkan penembusan yang tidak lengkap dan susah untuk mengimpal. Kamu faham Paku kimpal ni kamu fikir secara logik lah. Dia macam hanya memegangkan ia sementara sahaja. Ada ayat nombor 2 ni, paku kimpal dapat memegang sementara di bahagian sambungan dan boleh ditanggalkan jika perlu. Maknanya paku kimpal ni adalah untuk sementara sahajalah sebelum kamu mulakan welding tu. Faham Faham. Okey, ini adalah proses paku kimpal. Okey, yang pertama ni, letakkan kedua-dua pipe di atas sebatang besi siku atau jig yang merupakan V-block. Macam pipe kamu letak di atas angle iron lah, angle iron yang panjang. Lepas tu yang kedua ni, laraskan jarak celahan dengan menggunakan dawai elektrod tanpa salutan mengikut saiz yang sesuai. Okey, yang selalu kamu guna ialah elektrod 2.6, 3.2 tapi tanpa salutan betul tak? Itu dapat dapat bagi dia jarak lah, jarak celahan yang dan dengan memasukkan dawai tu senang sikit lah untuk proses mengimpal kamu. Okey, seterusnya. Ini adalah dia punya penjajaran ataupun tempat untuk kita nak bagi dia lurus ataupun straight lah. Tengok atas, mengikat sementara. Okey, pengikat sementara ni kamu boleh guna juga. Macam contoh, kamu ambil pipe 2, kan? Kamu letak atas jig, iaitu angle iron. Kamu tak letak pun elektrod, tapi kamu ikat dia menggunakan besi. Faham? Okey, di atas ni. Ni kamu nampak ni. Okey, ni. Ini adalah besi tu. Nampak Ya. Lepas tu itu adalah besi dia. Lepas tu satu lagi, kamu menggunakan elektrod, tetapi di bahagian tepi ni kamu menggunakan kamu menggunakan penimbang air untuk bagi dia lurus dan elok lah. Okey, kita baca di bawah ni. Penjajaran ke atas flat bagi sambungan temu. Okey, ini penjajaran bagi flat lah, bagi yang rata. Okey, dan sebelah kanan, penjajaran ke atas pipe bagi sambungan temu. Okey, ini sambungan temu yang selalu kamu buat macam 5G. Betul tak? Ini contoh jig lah, contoh jig yang berada di luar-luar sana lah. Dia akan menggunakan rantai. Lepas tu bawah ni ada jig. Ini jig dia. Okey, di sebelah kiri, penjajaran ke atas elbow mengikut panjang pipe bagi sambungan temu. Okey, penjajaran macam angle bawah ni, dia punya support dia tengok tahap kepanjangan elbow lah. Contohnya elbow ni kan dia huruf L, betul tak? So start daripada L tu, hujung L tu sampailah hujung kita nak sambung tu. Itulah penjajaran dia. Faham Okey, yang keempat, penjajaran ke atas T-joint atau brace pada sudut tegak. Okey, ini adalah sudut tegak. Sudut tegak ni dia ada banyaklah jig dia. Contohnya pipe yang sudah ada joint di bahagian satu sudut tu, lepas tu kamu kena buat satu joint lagi di bahagian bawah. Faham? Itu maknanya T-joint. Faham setakat ni saya cuba sampaikan ni? Ya, cik. Alik dah mengantuk, Alik? Tak. Yang menguat kan dia. Okey, ini tak lama.
Okey, ini adalah langkah dan teknik paku kimpal. Sebelum memulakan paku kimpal, pastikan bahagian yang bertentangan dengan tempat mula diberi sedikit kelonggaran. Ini boleh disukat dengan menggerakkan dawai elektrod. Ia akan dapat mengatasi daripada aksara. Okey, ini adalah urutan paku kimpal lah. Urutan paku kimpal iaitu 1, 2, 3, 4. Kalau boleh start daripada 1 ni, start daripada utara. Kita ambil kompas lah utara. Paku kimpal yang kedua kita ambil selatan kalau boleh. Dan paku kimpal yang ketiga kita ambil timur, 4 kita ambil barat. Kamu nampak dia akan jadi apabila 1 pergi ke 3 dia akan jadi 90 juga. Kiranya 4 paku kimpal kita gunakan. Faham Okey. Okey, ini langkah-langkah mengimpal paip kedudukan 6G. Setelah benda kerja siap di kimpal paku, proses mengimpal boleh dilakukan dengan larian kimpal yang di mana dibahagikan kepada 3 iaitu larian punca, larian panas dan penukupan. Penukupan ni adalah capping, larian panas ni adalah off pass dan larian punca ni adalah penembusan. Tiga-tiga ni wajib ada dalam mengimpal paip kedudukan 6G lah semasa kamu buat welding tu. Faham Alif, faham Alif? Cun. Okey. Yang ke banyak lagi. Akhirnya akhir pula. Kimpal larian pertama. Kimpal larian pertama ni ataupun penembusan lah, penembusan. Okey, kamu nampak penembusan apabila kamu membuat sudut 90 elektrod. Kamu nampak lubang kunci. Kamu nampak Nampak. Okey. Lubang kunci ni adalah sangat penting penembusan. Untuk penembusan adalah sangat penting. Kalau time kamu welding tu, kamu tak jumpa pun, kamu memang tak nampak pun lubang kunci berbentuk C kecil lah. Bermakna kamu punya penembusan bahagian belakang, ianya tak akan keluar 100% lah. Dia memang tak akan keluar 100%. Faham Okey, ini larian kedua. Larian kedua adalah larian hot pass. Larian hot pass. Okey, apabila kamu dah buat larian pertama iaitu penembusan, okey, kita akan buat larian kedua iaitu atas pada penembusan tu kita akan buat satu lagi larian. Kita akan buat satu lagi larian, okey? Kamu nampak ini gambar dia? Nombor 2 ni adalah larian hot pass. Okey, nombor 3 iaitu larian penutupan. Larian penutupan ialah capping. Okey, setelah kamu membuat larian hot pass, lepas tu kamu akan kena satu lagi tambahan iaitu larian capping. Larian capping ni adalah memenuhi ruang-ruang di setiap viewer yang kamu buat tu. Kalau boleh jangan bagi melepasi daripada viewer yang kamu buat tu di tepian bibir viewer tu. Faham Capping ni adalah satu untuk bagi dia nampak rata lah, kalau boleh rata dan tidak melebihi daripada 3 mm lah selalunya. Okey. Okey, ini adalah jenis kecacatan pada sambungan paip. Kecacatan yang sering berlaku pada sambungan paip terbahagi kepada 2 iaitu kecacatan luaran dan kecacatan dalaman. Okey, kamu nampak ni Ini adalah kecacatan rupa kimpal yang buruk lah kalau boleh nampak. Kecacatan yang dapat dilihat dengan nyata di mana kimpal tidak sama lebar dan tidak sama rata. Nampak dia punya tempat yang kita nak sepatutnya wedding tu dia lari ke tepi sikit. Kadang-kadang kita wedding tu dia macam tak makan. Faham tak? Kamu boleh nampak
Okey, seterusnya. Ini adalah kecacatan potong bawah ataupun kisah lah. Orang panggil simple bahasa weather iaitu undercut lah. Undercut. Kamu boleh nampak undercut ni adalah setelah kamu wedding, dia makan di setiap bibir beaver tu, bahagian tepi beaver tu, okey, dia akan makan plate tu. Dia akan makan besi pipe tu. Itu bermakna akisalah undercut. Sebabnya setelah kamu wedding, kamu tak sejukkan dulu dan kamu terus sambung je wedding, dia akan jadi undercut. Itulah kecacatan yang paling tak elok sekali lah. Lepas tu keliangan. Keliangan adalah positif. Positif ni selalu menyebabkan daripada elektrod lah. Elektrod kalau kita tak masukkan dalam oven atau oven, kita akan macam dia punya udara pada elektrod tu dia macam low hydrogen. Low hydrogen ni dia perlukan oven. Kita perlu panaskan dia. Kalau kita tak panaskan dia, dia akan naik kulat. Dan apabila kita wedding, dia akan jadi ni, keliangan. Faham Okey, ini kamu boleh nampak incomplete fusion. Incomplete fusion adalah bahagian dalam tak makan. Undercut di bahagian tepi ni dan di bahagian penembusan pun ada undercut. Ni gas pore ataupun cluster porosity. Cluster porosity ni adalah dalam ni dia ada lubang. Lubang tu adalah lubang angin. Contohnya kamu wedding, depan kamu wedding tu ada kipas. Faham? Dia tak boleh hanya tu lah. Okey, yang lagi satu ialah lack of penetration. Lack of penetration ni bermakna kamu penetrate kamu tu sama ada dia tak makan ataupun dia ada crack pada penetrate tu, kita boleh nampak dia, ataupun dia akan tenggelam. Faham Okey, ini adalah contoh-contoh kecacatan luaran pada permukaan paip dan bahagian punca paip. Yang pertama bertindih, rupa kipas yang buruk, dan ketiga sanggar terperangkap, keempat keliangan, kelima erotan, keenam hakisan, ketujuh keretakan dan kelapan kurang penambahan. Kurang penambahan ni selalunya terjadi pada camping lah. Dan contoh-contoh kecacatan dalaman pada permukaan bahagian punca paip. Kurang leburan. Kurang leburan ni maknanya apabila kita buat satu penembusan, kita terlalu nak cepat. Betul tak? Terlalu nak cepat bermakna penembusan belakang kita tu dia tak sempat lagi nak makan besi tu, kamu dah pergi depan dah. Maknanya dia tak komplit lah. Okey, nombor 2 sanggar terperangkap. Dan ketiga adalah keliangan. Faham setakat ni apa saya cuba sampaikan? Faham. Alhamdulillah. Okey, akhir sekali sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Lepas tu saya akan edarkan satu kertas penerangan. Saya akan edarkan kertas penerangan. Okey, kejap kertas penerangan. Mana chat? Okey, ini dia. Kertas penerangan ni saya harap kamu semua baca apa yang saya letak dalam Google Classroom tau. Ada yang saya letak dalam Google Classroom. Saya dah bagi link. Okey, ini dia. Okey, kamu berdua cuba tengok dekat mesej tu. Okey, dekat mesej tu saya dah bagi link. Tengok. Okey. Dalam tu link tu dia terus masuk Google Classroom lah sebab saya dah bagi dalam Google Classroom. So kamu tengok kertas penerangan yang saya bagi. Saya harap kamu fahamlah kertas penerangan yang saya bagi tu.
kalau sekiranya kamu tak faham, saya nak kamu terus bertanya apa yang kamu tak faham. Okey? Lepas tu saya akan beri masa kepada kamu dalam masa 3 minit untuk kamu membaca kertas penerangan. Okey? Okey, start daripada sekarang. Kamu boleh baca 3 minit. Kalau tak faham, sila bertanya ya. Saya harap kamu semua baca dengan teliti lah, sebab ni saya akan bagi kamu soalan lah untuk kamu jawab. Okey? Okey. Ada lagi 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Okey, kamu semua dah habis baca? Dah. Okey. Okey, kamu semua faham apa yang ada dalam kertas penerangan tersebut? Okey, Faham. kamu satu soalan. Soalan yang pertama. Soalan pertama ialah berikan 2 jenis elektrod yang digunakan untuk mengimpal paip. 706 dengan 318. Bagus. Siapa jawab tu? Alif Pula. Oh, bulat ah. Okay, wah nampak hidung saja. Sembang hidung kalau puji. Okey, soalan nombor 2. Senaraikan nama larian bagi setiap larian. Larian Okey. punca, Okey. larian panas, larian penutupan. Larian panas. Okey, kalau bahasa Inggeris dia? Opah. Apa? Lagi? Capping. Penetration. Ya, betul lah tu, betul lah tu. Ada 3 semua sekali larian penembusan, larian panas dan larian penutupan. Okey, saya harap kamu semua dah faham lah setakat ni, okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kamu semua faham. Tak sia-sia lah kamu semua masuk kelas saya malam ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya akan bagi satu lagi aktiviti, iaitu saya akan edarkan kertas tugasan. Ada juga dalam Google Classroom saya dah masukkan. Nah, ini link dia. Okay, itu link dia. Saya dah masukkan link dalam chat. Cuba tengok chat dalam Zoom ni. Nampak ada Ada. Lepas tu saya nak bagi kamu tahulah, saya bagi tahu kamulah. Soalan-soalan yang ada dalam kertas tugasan tu kalau boleh jawablah, sebab itu nanti akan bawa kamu kepada exam nantilah. Okey? Okey. Alhamdulillah. Lepas tu saya akan bagi kamu masa lebih kurang 3 minit lagi, ataupun 3 minit lah saya bagi kamu untuk faham betul-betul apa yang ada dalam kertas tugasan tu, apa yang dia nak. Okey? Okey, saya bagi masa kamu 3 minit bermula sekarang. Kamu boleh baca lah.
Bulat okey bulat. Okey. Alik okey. Dah baca dah? Siap. Oh cepat betul awak baca. Uh-uh. Tak sia-sia lah gitu dapat best student kan. Eh. Okey lah okey. Semua dah baca betul ni? Dah. Okey kalau kamu semua baca. Okey apa yang kamu tak faham, apa yang saya cuba sampaikan tadi boleh bagi tahu saya. Faham. Apa dah? Faham ni. Ha? Betul ni kamu faham? Ya. Oh hebat juga kamu ni betul-betul kamu faham. Okey lah kamu faham Baguslah kamu faham dah cukup baguslah buat saya. Okey lepas tu ini apa kata sedikit ringkasan kepada kamu dua yang masuk kelas saya ni. Tak tahulah Aizam pergi mana tadi masuk lepas tu hilang. Dah les dulu kot. Dia dulu hutan lah. Ya. Kesian dia. Kamu bagilah support kat dia. Into the wood. Okey lah. Ini sedikit ringkasan lah apa yang kamu belajar tadi. Kalau boleh, apabila pipe kamu dah buat bevel, sudut 30, lepas tu kamu dah buat muka punca, and then apabila kamu nak buat paku kimpal, kamu letak elektrod. Kalau boleh yang paling sesuai letak dalam elektrod tanpa salutan, kamu letak 2.6. Okey? Kamu letak 2.6. Lepas tu kamu dah siap buat paku kimpal yang pertama. Yang sebelah belakang confirm dia akan terangkat, betul tak? So yang belakang terangkat, kalau boleh kamu buang dulu elektrod yang kamu letak pembahagi tengah tu, dan baru kamu pukul pipe tu untuk turun ke bawah sedikit. Kalau kamu ketuk sekali dengan elektrod yang ada di tengah, itu bermakna kamu merosakkan muka punca. Setelah kalau kamu rosakkan muka punca, itulah jadinya keliangan. Kadang-kadang tak makan, lepas tu bagi tahu cik ni macam mana nak buat lah. Macam tu pula. Okay, kamu faham setakat ni? Faham. Okey, alhamdulillah lah kalau kamu faham. Okey, lepas tu betul ni, ini soalan terakhir saja. Betul kamu faham? Betul. Alhamdulillah kalau kamu faham pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan bagi tahu tajuk yang seterusnya, mungkin minggu hadapan saya akan buat kelas lagi, iaitu tajuk Perform Visual Inspection and Testing. Tahu tak? Nanti kita akan main spray-spray sikit lah. Okey? Okey, kalau kamu semua faham yang saya cakap ataupun yang saya bincangkan tadi tentang 6G SMAU, iaitu mengimpal baik kedudukan 6G. Alhamdulillah setakat ini saja. Kalau ada apa-apa nanti, kalau ada apa-apa kamu boleh je WhatsApp saya. Nombor dah ada kan? Okey, sekian saja kelas daripada saya pada hari ini. Terima kasih kerana masuk. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.